Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nampaknya ada bukti bahwa mungkin Wan Saiful Wanjan terkantoi bohong lagi. Sebelum ini Wan Saiful dia mendedahkan ahli Parlimen Gua Musang dan Tanjung Karang jadi ejen pemujuk kerajaan. Tapi rupa-rupanya akhirnya ahli parlimen yang daripada Gua Musang, yaitu Muhammad Azizi Abu Naim, tampil memberi penjelasan. Beliau kata dakwaan Wan Saiful adalah fitnah terhadap beliau. Tapi sebelum itu kita dengar dulu apa dakwaan Wan Saiful berkaitan dengan Muhammad Azizi Abu Naim dan juga seorang lagi daripada Tanjung Karang. Wan Saiful kata ahli Parlimen Tasik Gelugur yaitu Wan Saiful Wanjan sekali lagi menarik perhatian apabila beliau mengatakan mendakwa bahwa dua ahli Parlimen Perikatan Nasional yang menjadi ejen pemujuk supaya beliau menyokong kerajaan. Beliau mendedahkan individu itu adalah ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkapari Hanapi yang membuat tindakan berkenaan bersama tiga lagi individu yang dikenali sebagai Hasnan, Datuk Azman dan Datuk Rahim. Menurut Wan Saiful, tawaran yang dibuat adalah mengenai peruntukan parlimen, peruntukan projek sehingga 2 juta ringgit, bayaran untuk kos perubatan isteri beliau dan kos guaman untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah. Ada juga token yang tidak dinyatakan jumlahnya dan juga pengguguran kes saya di mahkamah, kata Wan Saiful. Beliau kata tawaran itu dibuat oleh ahli Parlimen Gua Musang bersama 2 orang individu yang memperkenalkan diri sebagai Hasnan dan Datuk Azman pada 17 Januari 2024, kata beliau. Seorang lagi yang memperkenalkan diri sebagai Datuk Rahim pada 26 Februari 2024. Mereka memperkenalkan kepada saya oleh yang diperkenalkan kepada saya oleh yang berhormat Parlimen Tanjung Karang, kata Wan Saiful. Tapi nampaknya tidak lama selepas dakwaan tersebut, ahli Parlimen Gua Musang tampil memberikan penafian dan ada netizen kata Wan Saiful tak serik lagi menimbulkan suasana, kata mereka. Ini apabila Muhammad Azizi Abu Naim, ahli Parlimen Gua Musang, menafikan dakwaan yang dibuat oleh Datuk Wan Saiful Wanjan atas alasan ia adalah fitnah yang dibuat untuk mencemarkan nama baiknya. Kata beliau, saya mengetahui perkara ini hanya selepas beliau membuat kenyataan tersebut. Kerana ketika itu saya di luar Parlimen menghadiri sesi taklimat. Dakwaannya mengejutkan saya dan ingin saya tegaskan di sini bahwa saya tidak pernah menjemput atau memanggilnya berjumpa Perdana Menteri. Saya masih ingat saya jumpa beliau dan seorang lelaki yang tidak dikenali di sebuah kafe di Kuala Lumpur tahun ini. Dia beritahu saya bahwa dia ditemui oleh seseorang untuk memperoleh sokongan buat Perdana Menteri. Dan saya menunjukkan butiran dan perjanjian yang akan saya peroleh dengan menyokong Perdana Menteri. Saya memberitahunya saya mendapat peruntukan sama seperti ahli parlimen lain di dalam kerajaan perpaduan. Untuk saya, kenyataannya tidak berasas dan bertujuan memfitnah saya. Jika benar, dia boleh kemukakan bukti seperti rakaman suara atau saksi yang menyokong dakwaannya, katanya lapor NST. Azizi berkata, beliau akan berbincang berkenaan dengan Speaker Dewan Rakyat sebelum mengambil langkah seterusnya ke atas Wan Saiful. Hari ini Datuk Wan Saiful Wanjan, PN Tasik Gelugur, mendakwa bahwa 2 orang ahli parlimen cuba mempengaruhinya, termasuk ucapannya agar menyokong kerajaan perpaduan. Beliau turut menamakan ahli-ahli parlimen berkenan, yaitu Muhammad Azizi Abu Naim, PN Gua Musang dan Datuk Dr. Zulkapari Hanapi, PN Tanjung Karang. Tawaran-tawaran ini dibuat oleh Gua Musang dan 2 individu yang dikenali sebagai Hasan dan Datuk Azman pada 17 Januari. Satu lagi dibuat oleh individu yang perkenalkan diri sebagai Datuk Rahim pada 26 Februari setelah diperkenalkan oleh Tanjung Karang, kata Wan Saiful. Antara tawaran yang dibuat ialah
peruntukan kawasan parlimen, peruntukan projek 2 juta ringgit, bayaran kos perubatan isteri saya, kata Wan Saiful, bayaran guaman kes mahkamah dan juga jumlah sagu hati, dan juga kes mahkamah saya akan digugurkan, kata Wan Saiful lagi. Saudara-saudara sekalian, ini mula menjadi panas sekali lagi, dan mereka kata, adakah sekali lagi Wan Saiful akan terjerat diri sendiri dan akan menarik balik kenyataannya seperti yang pernah dibuat sebelum ini apabila Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi mahu mengusulkan supaya Wan Saiful digantung parlimen 6 bulan, tetapi akhirnya Wan Saiful menarik balik kenyataan beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar ialah, adakah dengan pengumuman terkini daripada Anwar Ibrahim ini akan membuatkan para walaun akan menyokong beliau selepas ini? Ini apabila Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan kepada Terengganu kali ini lebih besar berbanding diberi Perikatan Nasional, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pentadbirannya memberikan peruntukan yang lebih besar kepada Terengganu berbanding kerajaan sebelumnya, sekaligus menafikan dakwaan Kerajaan Persekutuan meminggirkan negeri itu. Beliau berkata kerajaan telah menyalurkan peruntukan sebanyak 1.55 bilion ringgit untuk pembangunan di Terengganu tahun lalu di samping bayaran royalti petroleum RM 786 juta. Malah beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, perbelanjaan pembangunan untuk negeri ditadbir PAS itu meningkat kepada RM 1.59 bilion tahun ini. Katanya jumlah royalti petroleum Terengganu juga bertambah semasa pentadbirannya berbanding ketika PAS dan Bersatu berada dalam kerajaan, iaitu hanya RM 399 juta pada tahun 2022. Pada tahun 2022, kerajaan beri 399.12 juta kepada Terengganu. Manakala tahun lepas kita naikkan, kita jangkakan peruntukan itu meningkat lagi pada tahun 2024. Peruntukan untuk membangunkan Terengganu juga meningkat daripada 1.55 bilion pada tahun 2023 kepada RM 1.59 bilion dalam bajet. Saya telah menjelaskan perkara ini sebelum ini di Parlimen. Tetapi mereka pembangkang terus berkata kita zalim dan menentang agama dan lain-lain. Mereka kata ia bukan Madani, kerajaan Madani, tetapi Madanon dan banyak lagi penghinaan, kata beliau. Bercakap pada mesyuarat bulanan Kementerian Kewangan di Putrajaya pagi ini, Anwar berkata dana disalurkan terus kepada rakyat dan bukannya kepada ahli parlimen mana-mana kawasan. Beliau juga menyentuh tentang peruntukan yang disekat kepada semasa UMNO PAS Bersatu mengetuai Putrajaya. Meskipun Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan sudah jelaskan mengenai perkara itu di Parlimen, mereka iaitu pembangkang tetap memanggil kami zalim. Semasa saya menjadi pembangkang berpuluh tahun, kita tidak menerima sebarang peruntukan, termasuk ketika UMNO PAS Bersatu menjadi kerajaan. Ketika itu tidak zalim, tetapi sekarang zalim, kata Anwar Ibrahim. Bolehkah undang-undang Islam berubah mengikut pakatan politik? Kalau dulu zalim, ya sekarang pun zalim, sindir Anwar. Semasa sidang Dewan Rakyat pada 6 Mac lalu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar PN Kemaman meminta penjelasan daripada Anwar mengenai tunggakan bayaran royalti minyak kepada negeri itu tahun lalu. Ahli Parlimen PAS itu mendakwa negeri itu masih belum menerima kira-kira RM 1 bilion daripada kerajaan pusat. Mengulas lanjut, Anwar berkata dia tidak menerima sebarang peruntukan semasa menjadi ahli Parlimen Port Dickson pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Namun katanya dia tidak mahu mengungkit tentang masa lalu, terutama pada bulan puasa.
Dalam ucapannya, Anwar berkata kerajaan telah membayar dana khas atau wang Asian berjumlah RM786 juta kepada Terengganu untuk tahun lepas. Di samping itu, Kerajaan Persekutuan juga telah memenuhi semua obligasi pembayaran geran persekutuan kepada negeri, tambah beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini berita baik untuk para warga Ponorogo Felda. 5 berita gembira buat warga Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan 5 berita gembira khas buat warga Felda. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kabar itu merangkumi pemberian bantuan khas bersasar RM300 kepada Ponorogo Felda berpendapatan 1,000 ke bawah sempena Aidilfitri. Menurutnya, kumpulan itu juga bersama kelompok Ponorogo berpendapatan 1,000, RM1 hingga RM2,000 akan menikmati penangguhan potongan hutang tidak termasuk kos operasi ladang untuk hasil bulan Mac. Selain itu, katanya, pembinaan infrastruktur baharu juga akan dilaksanakan selain penyelarasan program oleh Majlis TVET negara. Jelasnya lagi, Felda juga menyasarkan sekurang-kurangnya 50 orang anak tanah. Rancangan itu menyambung pengajian di Universiti Kuala Lumpur UNIKL. Peluang menyambung pengajian di UNIKL itu khusus dalam kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pada sesi pengambilan akan datang. Zahid merangkumkan kesemuanya 5 berita gembira itu malam tadi di laman X rasmi beliau. Kemarin beliau yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk mengumumkan kabar baik itu semasa Majlis Santunan Kasih Ramadan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama warga Felda di Dewan Besar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Felda Trolak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan satu lagi berita berkait dengan aman Palestin. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pendedahan di mahkamah yang mana melibatkan pertuduhan yang dibaca hampir 2,5 jam. Gara-gara pertuduhan yang amat banyak terhadap aman Palestin. Yang mana ada tuduhan mengatakan bahawa mereka menyalahgunakan dana dengan membeli pelbagai barangan termasuklah emas berkilo-kilo. Sehingga kan banyak sukarelawan ataupun staf yang bekerja di aman Palestin terpaksa direhatkan. Mereka terpaksa mengecilkan operasi mereka. Hari ini berita buruk lagi diterima oleh aman Palestin. Apabila aman Palestin gagal dapat kebenaran mencabar pembekuan 11 akaun mereka. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini pagi tadi menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman aman Palestin untuk mencabar keputusan SPRM membekukan 11 akaun bank milik kumpulan itu. Ketika dihubungi peguam kumpulan itu, Muhammad Rafiq Rashid Ali mengesahkan bahawa Hakim Amarjit Singh menafikan kebenaran. Aman Palestin pada 31 Januari lalu memfailkan cabaran undang-undang terhadap tindakan SPRM membekukan akaun banknya dan beberapa lagi entiti. Pembekuan itu dibuat setelah Aman Palestin, NGO yang ditubuhkan untuk membantu rakyat Palestin, didakwa menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Saudara-saudara sekalian, ini adalah amat mendukacitakan kita semua, terutamanya bagi mereka yang pernah menyumbang di aman Palestin. Apabila pertuduhan dibacakan dan didakwa aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai, orang mula meragui kesahihan dan juga
meragui kemana uang mereka yang mereka dermakan itu. Namun demikian, susulan daripada pertuduhan pendakwaan mahkamah terhadap Aman Palestin dan juga kerana akaun Aman Palestin dibekukan, baru-baru ini Aman Palestin turut membuat satu lagi kejutan apabila mereka melancarkan permohonan bantuan orang ramai untuk tampung kos mahkamah. Tetapi tindakan ini mendapat pelbagai reaksi daripada rakyat Malaysia dan netizen. Ada yang bersetuju, ada juga yang menolak. Kata mereka takut nanti salah guna pula berlaku. Aman Palestin Berhad melancarkan tabung solidariti kes Aman Palestin bagi menampung kos urusan mahkamah lebih RM2.2 juta selepas akaunnya dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Dalam satu hantaran di Facebook, pertubuhan itu meminta orang ramai membantu mereka membersihkan kembali nama baik Aman Palestin dan bebas daripada segala pertuduhan di mahkamah. Pada 15 Februari lalu, pengerusi eksekutif Aman Palestin, Abdullah Zaik Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Awang Sufian Awang Piut, mengaku tidak bersalah atas 164 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram, penipuan dan pecah amanah bernilai kira-kira 39.53 juta. Abdul Zaik dan Awang Sufian masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan pecah amanah, harta milik Aman Palestin bernilai lebih 20 juta ringgit, mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara sehingga 20 tahun, sebat dan denda jika disabitkan kesalahan. Mereka juga didakwa secara bersama bagi 19 pertuduhan penipuan dengan memperdayakan Aman Palestin menyerahkan wang keseluruhan lebih 39 juta ringgit kepada Samudra Champa dan Berhad Samudra Champa bagi pembelian emas seberat 2 hingga 12 kilogram. Pada November lepas, SPRM membekukan 41 akaun bank milik Aman Palestin Berhad dengan jumlah keseluruhan RM15.87 juta susulan siasatan terhadap dakwaan pertubuhan amal berkenaan menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Pembukuan itu juga menyebabkan organisasi itu yang ditubuhkan sejak 2004 menutup 13 cawangannya daripada 20 cawangannya di seluruh negara. Pada 13 Februari, pengurus Jabatan Media dan Dokumentasi Aman Palestin, Ismail Muhammad Jufri, dilaporkan berkata, hampir 100 daripada 150 kaki tangan diberitahu untuk mengambil cuti tanpa gaji. Susulan tindakan SPRM, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad meminta Suruhanjaya itu membenarkan Aman Palestin menghantar bantuan sebanyak RM10 juta kepada rakyat Palestin. Berikutan situasi di Gaza pada masa itu dijangka akan menjadi lebih buruk semasa musim sejuk. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, Wan Saiful tampil lagi membuat pendedahan yang menggemparkan Dewan Rakyat. Kalau sebelum ini beliau memohon maaf secara terbuka di Dewan Rakyat, menarik balik kata-katanya apabila Zahid Hamidi mahu mengusulkan untuk beliau digantung daripada Parlimen atas tindakan beliau mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Kali ini dia tampil lagi. Kali ini lebih panas. Tapi netizen berbala bahagi. Sebelah kata itu mungkin fitnah dan pembohongan. Sebelah lagi kata, sila buktikan. Inilah masalahnya apabila ramai ahli parlimen ni menggunakan imuniti mereka. Tapi itulah perlembagaan. Hari ini Wan Saiful buat satu lagi dakwaan yang panas. Terpulanglah. Anda belah mana? Sebelah mana? Anda mau percaya atau tak percaya, itu hak anda. Ada yang kata itu fitnah, ada kata itu benar, ada kata itu adalah bohong, ada kata itu benar. Terpulanglah pada anda. Tapi dengar dulu, ini pendedahan Wan Saiful Wan Jan.
Beliau kata gugur kes mahkamah, peruntukan 2 juta ringgit antara tawaran diberikan kepada beliau untuk sokong kerajaan. Walau bagaimanapun, ramai netizen, pemerhati politik, pengikut-pengikut isu politik di Malaysia memberikan satu pertanyaan mudah, soalan mudah kepada kita semua, khususnya Wan Saiful. Kata mereka, kenapa Wan Saiful? Itu persoalan paling penting. Apa sebabnya Wan Saiful pula yang dipilih untuk mau digugurkan kes mahkamah, diberi 2 juta peruntukan ini untuk menyokong Anwar Ibrahim? Apa kepentingan Wan Saiful untuk Anwar Ibrahim? Walhal kerajaan sekarang sudah dapat 2/3 sokongan ahli parlimen. Tiada alasan lagi sebenarnya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun kerajaan Madani atau siapa-siapapun untuk mendapatkan sokongan Wan Saiful. Buat apa lagi untuk dapat sokongan beliau? Walhal sekarang ni kerajaan ataupun Anwar Ibrahim sudah lebih 2/3 sokongan. Tanpa Wan Saiful pun tiada guna, tanpa Wan Saiful pun tidak berguna juga. Jadi kewujudannya sebenarnya tiada membawa apa-apa perubahan tanpa ada makna sekalipun. Tapi itulah dia kata, dia dedahkan kononnya tawaran gugur kes mahkamah, peruntukan 2 juta, itu yang diberikan kononnya untuk supaya Wan Saiful menyokong kerajaan. Ada netizen juga kata, daripada Wan Saiful yang cuba dipancing, cuba dibeli, dengan tanda kata petik dibeli, kenapa bukan orang lain? Kan lebih baik orang lain yang lebih bersih, orang lain yang lebih tidak bising. Maksud kita bising ini tidaklah celupar memberitahu di sana sini yang dia nak konon dibeli untuk menyokong kerajaan. Ramai lagi ahli parlimen lain yang boleh dipengaruhi untuk menyokong kerajaan kalau betul dakwaan itu. Tapi kenapa Wan Saiful? Itu menjadi persoalan yang menimbulkan banyak kesimpulan bahawa mungkin Wan Saiful adalah bercakap tidak benar. Walau bagaimanapun, ianya kenyataan yang disampaikan di Dewan Rakyat. Datuk Wan Saiful Wan Jan sekali lagi menarik perhatian apabila beliau meminta Dewan Rakyat menubuhkan jawatan kuasa berhubung tindakan 2 ahli parlimen yang membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan kepada kerajaan. Ada netizen mereka kata selain daripada cadangan Wan Saiful supaya jawatan kuasa berhubung tindakan 2 ahli parlimen membuat kacau itu dibuat, mereka juga cadangkan apa kata kalau juga dibuat jawatan kuasa membuat siasatan berhubung semua dakwaan yang Wan Saiful nyatakan. Karena sebelum ini dakwaan-dakwaan Wan Saiful juga panas, mengelirukan. Jadi mereka kata supaya adil, okey, boleh ambil tubuh jawatan kuasa berhubung apa yang dinyatakan oleh Wan Saiful ni, tapi mereka kata perlu juga untuk Wan Saiful turut disiasat oleh jawatan kuasa tersebut, kata mereka. Wan Saiful menamakan ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkapri Hanapi kononnya membuat tindakan berkenaan bersama 3 lagi individu dikenali sebagai Hasnan, Datuk Azman dan Datuk Rahim. Beliau mendakwa 2 ahli parlimen bersama 3 individu itu membuat tawaran untuk memberikan peruntukan parlimen, peruntukan projek bernilai 2 juta, bayaran kos perubatan isteri beliau, kos guaman peruntukan di mahkamah dan token yang tidak dinyatakan nilainya serta pengguguran kes di mahkamah. Beliau kata, saya mengemukakan peraturan 80 dalam kurungan E kerana sudah ada kes duluan pada 2009 membabitkan ahli parlimen Bukit Gelugur Mendiang Karpal Singh. Saya ingin mencadangkan Dewan ini membuat ketetapan supaya jawatan kuasa pilihan khas mengambil tindakan berdasarkan peraturan 80 dalam kurungan E yang dibaca bersama peraturan 8 bersama Seksyen 9 Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347 bagi mengenal pasti, membicara, memutuskan, menghukum beberapa individu yang membuat penawaran bagi mempengaruhi kelakuan saya dalam Dewan ini, katanya yang bangun mengemukakan peraturan mesyuarat itu sebaik selesai sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini.
Wan Saiful mendakwa Muhammad Azizi memperkenalkan beliau dengan dua individu dikenali sebagai Hasnan dan Datuk Azman pada 17 Januari lalu, manakala Zulkaperi memperkenalkan individu bernama Datuk Rahim. Wan Saiful dakwa ada pihak sediakan teks ucapan beliau. Katanya, mereka termasuk Zulkaperi menghantar cadangan yang mengandungi ucapan yang mahu diucapkan ketika membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Februari dalam usaha mempengaruhi kelakuan beliau dalam Dewan berkenaan. Saya menganggap ini usaha kacau ganggu melalui penawaran dan ancaman yang salah kepada saya sebagai ahli Dewan Rakyat, yang mana berlaku tindakan menghina majlis berdasarkan Seksyen 9D dan 9E Akta 347 dan boleh jika disabitkan dihukum di bawah akta sama. Justru saya memerlukan pembentukan jawatan kuasa di bawah Peraturan Mesyuarat 80 dalam kurungan E, katanya. Pada 28 Februari lalu, Wan Saiful mendakwa ditawarkan habuan untuk menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, antara habuan yang ditawarkan adalah peruntukan parlimen bagi kawasannya sebanyak RM1.7 juta. Kesan pendedahan itu, beliau mendakwa tidak sampai sejam dihubungi pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM yang memintanya membuat laporan berhubung dakwaan beliau disogok untuk menyokong Perdana Menteri. Minggu lalu, Wan Saiful mendakwa beliau menerima notis SPRM yang disifatkannya mengganggunya sehingga memberi tekanan tidak wajar kepada beliau sebagai ahli parlimen. Beliau menyifatkan notis itu sebagai tidak adil termasuk berbahaya kerana boleh mengancam imuniti ahli parlimen daripada pendakwaan dan keistimewaan ketika berucap atau berbahas dalam sidang Dewan Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada perbualan dengan kawan baru-baru ini mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang harus dilakukan oleh Kerajaan Madani Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim untuk membantu golongan miskin. Antaranya ialah membantu meningkatkan harga komoditi yang ada di Malaysia, khususnya untuk para pekebun. Antara yang diharapkan naik harga ialah seperti harga kelapa sawit untuk para pekebun kecil, yang mana adalah para petani di bawah ataupun berada dalam B40. Dan yang paling menarik, berada di Sabah, mereka mengharapkan kenaikan harga getah bagi membantu para petani, khususnya petani yang menanam secara kecil-kecilan ataupun para pekebun kecil. Mereka berharap supaya harga getah itu, kata mereka, kalaulah tiba-tiba menjadi RM10 untuk sekilogram bagi harga getah kentalan, mereka kata itu satu berita yang paling baik dan pasti akan dapat memberikan kelegaan pada rakyat dan pastinya akan menaikkan jumlah sokongan kepada kerajaan. Oleh sebab itulah mereka kata kalau betul-betullah kerajaan dapat meningkatkan harga getah sehingga RM10 atau paling tidak pun kembali kepada RM5.5 atau RM6, mereka kata itu sudah luar biasa. Dalam perbualan itu, kami kata itu hanyalah impian kosong. Kami juga berkata mungkin itu adalah omong kosong. Kita berharap kalaupun naik sehingga RM4 itu sudah luar biasa. Tapi nampaknya apa yang disebut sebagai impian ataupun omongan kosong, cerita kedai kopi, kini menjadi kenyataan. Anda tak percaya? Ini beritanya. Baru saja kita terima berita ini, menyatakan bahawa kini harga getah sudah mencecah RM4 sekilogram pada zaman Madani, dan ini tepat pada masanya untuk membantu para petani dan rakyat Malaysia menangani isu kenaikan harga dan taraf hidup yang kini berubah. Tetapi malangnya, macam mana sekalipun pembangkang cuba mengaitkan ataupun tidak memuji perkara kenaikan harga getah RM4 sekilogram ini, haruslah diakui pada era Perikatan Nasional, harga getah hanyalah RM2.50 sekilogram sahaja. Jadi siapa yang dapat menafikan perkara kebenaran tersebut?
Hari ini seorang aktivis politik yaitu Edi Nur Redwan menyifatkan harga getah scrap yang meningkat kepada Rm4 sekilogram ketika ini adalah sesuatu yang kena pada masanya. Dalam video berdurasi 59 saat di platform TikTok, beliau berkata kenaikan harga getah itu sangat membantu mengurangkan beban sepanjang Ramadan, apatah lagi Syawal yang akan menjelma tidak lama lagi. Katanya, alhamdulillah, zaman Madani sekarang ini Rm4 sekilogram. Harga RM4 ini kena pada waktunya. Sebelum kita teruskan, apa pula pendapat Anda dengan kenaikan harga getah RM4 sekilogram ini? Saya bersetuju dan saya turut senada dengan aktivis ini, yaitu Edi Nur Redwan, bahwa kenaikan harga getah RM4 sekilogram ini adalah tepat pada waktunya, memandangkan umat Islam akan menyambut Syawal tidak lama lagi. Oleh sebab itulah, kenaikan ini pasti dapat meringankan beban mereka semua. Saudara-saudara sekalian, menurut beliau, saya yakin dan percaya ramai penoreh getah cukup gembira dengan berita ini. Ayuh berikan sokongan kepada kerajaan Madani, kata beliau. Zaman Perikatan Nasional dulu, mereka kata sengsara jadi penoreh getah. Macam mana tak sengsara? Harga getah Rm2.50 sekilogram. Harga teh ais pun tak lagi mahal segelas, katanya. Kecam beliau terhadap parti pembangkang itu. Susulan kabar gembira daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, beliau berharap agar bebanan kos sara hidup golongan penoreh getah dapat dikurangkan. Beliau juga sempat mengajak sesiapa yang mempunyai kebun getah untuk balik menoreh berikutan faktor getah terkini. Mana-mana yang ada kebun getah di kampung, bolehlah balik kampung sekejap. Kita toreh getah sat, katanya. Harga tengah naik nih, katanya, dalam logat utara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.